Right. So tadi kita dah buka Microsoft Access. So Microsoft Access, tengok dia kat sana. So Microsoft Access, awak type ACC. Lepas tu awak nampak lah perkataan Microsoft Access 2010. Right? Awak punya 2016. Okay, cikgu punya 2010. Tapi lebih kurang sama je function dia. Apa-apa software pun yang awak guna, tak kira lah lebih canggih ataupun kurang canggih. Tapi konsep asas dia adalah sama. So dia dibina adalah sama lah. So basically bila awak dah buka Microsoft Access tu, so awak akan create satu database baru. Tadi cikgu dah mulakan dengan database ni. Cikgu namakan dia sebagai Project Form 4. So basically awak ada toolbar yang dekat atas ni, kita namakan dia menu bar ni kita ada file, home, create, external, database, tools dan design. So dekat bahagian home, kita akan duduk dekat bahagian home ni. So kita dapati ada satu table. So tadi cikgu dah create satu table. So di mana entity dia nama pengguna. Entity nama pengguna dan primary key dia adalah nombor KP. So primary key adalah kunci daripada setiap table. So setiap table mesti ada kunci utama. Kunci utama tu, primary key tu adalah unique key. Maknanya key dia tu tak boleh sama dengan orang lain. So second table adalah cikgu cakap apa tadi? Product. So create. So untuk buat table baru, just create new table. So dekat bahagian create ni dia ada bahagi kan, ada pembahagian. So bahagian create ni ada create table, create query, create form dan create report and create macro. So apa yang cikgu cakap awal-awal tadi? Kita akan create jadual, borang, query, macro dan switchboard. Inilah dianya. Table, query, form, report, macro. So, okay. Then kita kena buat second table. So second table, create je table, dia akan auto ada ID. So ID ni kita tukarlah kepada ID product. Sebab dalam table product, maka dia mesti ada ID product. So table kita kena simpan dulu. Tekan Ctrl S ataupun file save. Dia akan keluar table. So renamekan table ni sebagai TBL untuk kita bezakan query dengan table. So table adalah TBL, query adalah QRY. Okay. So table, product, then go. So ID product, apa lagi untuk product? Nama product. So nama dia mestilah kita guna konsep asas pemboleh ubah. Maka pemboleh ubah tidak boleh ada jarak di antara dua perkataan. So nama produk. Okay. Ingat tu sampai form 5. Sampai form 5 ingat. Sebab kita akan tukar balik database ni ke dalam bentuk SQL. Menggunakan PHP MyAdmin. Then nama pemboleh ubah still sama. Kalau nak guna huruf kecil semua pun boleh. Tapi kena faham. Kalau kita guna N huruf besar, P huruf besar. Nampak ada dua perkataan berbeza. ID produk, ID huruf besar, P huruf besar. Contoh, kalau nak guna semua huruf kecil pun boleh. Awak saja yang faham. Sebab kenapa cikgu tak guna ID tu huruf kecil semua? Sebab nanti masa awak buat pemboleh ubah, awak kena guna huruf kecil. Maknanya awak akan bezakan tadi dengan kod dan nama database. So, nama produk dan lagi satu kita nak letak harga. Okay, harga. Right, kita dah ada dua. Satu lagi table. Cikgu cakap. Okay. Kita ulang lagi sekali. Macam mana nak create table. So, tekan butang create. Ambil table. Then, simpan dulu table tu. Table apa? Pembekal. So, okay. Nama table nak save macam mana? TBL pembekal. So, simpan. Apa ID dia, ID apa? ID pembekal. So, nama pembekal. Okay. So, sekarang kita dah ada 3 jadual. Nampak tak? Okay. Okay, sekarang kita dah ada 3 jadual. Untuk ketiga-tiga jadual ni,
awak dikehendaki menghasilkan, menghasilkan apa yang seterusnya? Borang. Menghasilkan borang. Jadi, awak perlu ada 3 borang. So, daripada 3 jadual ni, awak kena create form. Okay. Tapi, ada cara yang pantas menggunakan form wizard. So, tutup dulu ni, close all. Then, create form wizard. So, daripada form wizard ni, awak pilihlah table apa yang awak nak create dulu. Masukkan ke 4 kolom ke dalam selected field. Next. Okay, nak bentuk kolumnar atau tabular atau datasheet. Itu pilihan awak. Biasanya untuk isi borang kita guna bentuk kolumnar. Then next. Okay, dia akan suruh what title do you want for your form. So kalau form, kita guna nama apa? FRM pengguna. Ringkaskan lah. Okay. Then dah jadi. Form pengguna awak. Itu kalau awak guna wizard. Tapi kalau awak guna biasa, maknanya daripada form ni. All. Okay. Daripada table pembekal ni tadi, create form. Dia akan auto. Lagi senang. Okay, lepas tu dia suruh simpan. TBL, FRM, bekal. Okay. Create dulu semua. Kat bahagian produk, create, form, simpan. FRM, produk. Okay. Okay, ni yang penting. Ni yang penting sekali. So, kita buka lah table pengguna. Okay. Masa kita design kita punya interface. Iba kan, sakit tekak terus. Okay, tadi kita dah buat Java applet kan. Nama dia Java applet. Nanti kalau keluar soalan Java applet, jangan tak tahu pula NetBeans ni guna Java applet. Okay. Java applet ni, NetBeans ni dia guna Java applet. Java applet ni ada gambar ni. Tanda Java ni. Okay. So, cikgu ajar tadi, macam mana awak nak buat interface? Mesti ada. Yang pertama mesti ada tajuk. Input, butang, dan output. So, sama juga dalam Microsoft Access, mesti ada tajuk. So, mana nak letak tajuk? Double klik tak boleh. Alamak, macam mana ni? Okay, then, dekat FRM pengguna ni, awak pergi dekat home dia. Okay, ingat? Okay, dekat FRM pengguna, pergi dekat home. Then, pergilah dekat design view. So, dekat design view ni, okay, ni tajuk dia. So, awak letaklah borang daftar pengguna. Okay. So, borang daftar pengguna. Sama juga macam Java applet NetBeans tadi. Semuanya properties letak dekat sebelah kanan. So, foreground, tulisan, semua dia. Kan cikgu kata, konsep asas programming, dia orang buat software mesti lebih kurang sama je. So, dia punya sebelah kanan ni, dia punya properties. So, tukarlah. Okay. So, pergi dekat bahagian font. Okay, awak nak font apa? Contoh macam cikgu nak guna awak dah habis masa berapa? Masa habis berapa? Pukul 1? Lama je lagi. Okay, lepas tu awak nak font awak jadi apa? Special effect. Mainlah dekat sini. Okay, font. Lepas tu kalau awak nak dia bold ke, font weight. Okay, font weight. Bold. Lepas tu, font mestilah four color. 4 color adalah font ya. 4 color, contoh kalau biru gelap. So, macam mana nak center? Okay, carilah center dia. Align. Text align. Center. Right. Okay, biasanya kita akan letaklah logo.
Okay, logo. Contoh, logo biasanya macam kalau sekolah, logo Idrisiah. Contoh. Tapi untuk pengguna apa? So, katakan awak nak buat sistem Grab. So, alamak. Grab logo. Nampaklah sikit kan. So, save image as. Simpan dekat desktop. Then insert. So macam mana kita nak insert gambar dekat sini? So insert image, browse. Pergi dekat desktop tadi. So tarik. So Grab warna dia hijau. So mestilah jangan jauh ya beza. Kalau hijau mesti hijau, jangan biru. Faham tak? Dekat situ. Gitu. So bila dah siap ni, apa tadi cikgu cakap? Butang jangan lupa tuan-tuan. Okay. So kita tekan butang. Butang ni auto So tekan butang. So kita nak operation record kita. Form operation kita nak apa? Save form. Save form. Record operation lah. Save record. So save record. So kita letaklah butang simpan tuan-tuan. Dia dah auto code dekat situ. Then finish. Kalau ikut kan tadi dia suruh simpan kan nama. Pakai nama apa? So cari dekat bahagian name. Biasanya dia akan bagi name lah. All. Cari all. Yang ni dia susun ikut huruf rasanya. Ni kerja khusus. Jangan risau. Mesti kena buat. Okay, tak apa nanti. Okay, macam ni lah. Contoh lain sekali kan. Tadi cikgu kata apa? Butang reset dan butang simpan dan butang reset. So, record operation ada tak reset? Biasanya kita akan add new record. Tambah apa? Tambah record. So, dia akan auto kosong balik lah. So, yang dekat bahagian ni lah. Cikgu terlepas tadi. Laju sangat. CMD. Command button kan. Command tambah. So, nanti kita akan encode dekat bahagian belakang dia. So, yang ni. Then, kita run. Ini pun kita boleh tukar warna. Butang ni pun kita boleh tukar warna. Hijau juga. So, konsep asas. Jangan lupa. Kalau awak punya tema hijau, maka sampai form 5 lah dia akan hijau. Okay, back color untuk butang. Okay, ambil gelap sikit. Okay, simpan. So, macam mana nak run, cikgu? Yang ni dulu tukar. Nombor. Kenapa? Sejuk ke? Tutuplah kipas. Pergi. Jangan kongsi-kongsi. Bahaya. Okay, then kita run. So, macam mana nak run? Pergi dekat form view. Then, jadilah kita punya. So, ni belum custom lagi Belum lagi custom. Belum lagi. Nanti kita dah sampai switchboard, baru kita akan custom. So, design sampai takat ni dulu. Lepas tu, okay, katakan kita nak tambah record kan. Tekan butang tambah. Then, nombor kad penalan kita masukkan 0908. Tak boleh masuk. Tak boleh Kenapa? Tadi kita tak test kat sini. So, yang tadi kita punya dah tukar belum? Ni, pergi dekat home, design view.
Ada gangguan ya tadi. Auto number. So auto number ni dia tak payah letak. Jadi kita tukar kepada number. So kat penalan kita number kan. So number. Tapi macam mana nak tukar? Dia kena drop dulu. Drop dulu primary key ni. Macam mana nak tukar? Tak boleh. Bukan macam tu. Bisa video. Hello, Assalamualaikum. Ustazah, saya tengah buat rakaman. Jangan kacau. Baik. Mana? Boleh tukar kan? Patutnya boleh tukar. Kita tutup dulu. Close all. Pengguna. Right click. Sepatutnya boleh. Tapi sebab tadi menyala kan. So, tukar dulu kepada number. Okay, lepas tu, then baru kita right click dan primary key balik. Okay, so, sepatutnya, tadi masa sebelum kita buat form, pastikan data kita tu betul. Kita test sama ada kita boleh, dah ubah. Jadi dia marah. Sepatutnya sebelum buat form, kita kena, okay, dah boleh lah. 090909090909. So, invalid value. Oh, number mesti kena mula dengan 9. Kita tak boleh kosong. Jadi, kita tak boleh letak dia sebagai tak boleh. Tak boleh juga. Kita kena letak dia sebagai kita kena letak dia sebagai teks lah. Tu sebenarnya dekat form 5 pun dia orang tukar jadi baca. Okay. So, tutup. Alamak, salah. Tutup. So, pengguna. So, 0909. 09 ke? Dia orang ni yang 09. Okay, nama Ahmad. So, masa demo tu, awak kena letak nama betul lah. Nombor telefon 013. Sebut lain. Tulis lain. Okay, tambah. Okay, then simpan. So, dia simpan lah. So, kita nak tambah rekod baru. Nampak? Okay, 08. Ali bin Sulaiman. Okay, nombor telefon. Okay, alamat typing. Salah. Tu ada huruf kecil. Then, simpan. Kalau nak lagi canggih, kita buat butang simpan ni kena ada macam pop-up message. So, tak payah tengok muka cikgu macam tu. Right. So, kita nak tengok. Betul ke cikgu? Apa ni cikgu buat borang ni boleh masuk ke tak? Tengoklah masuk kot. Right. Okay, so kita nak tengok macam manalah kita nak edit kita punya form ni. Ini baru satu Okay, nanti awak buat sendiri. So, macam mana saya nak edit form saya ni? Ada interaksi. Maksudnya, saya nak borang saya ni bila tekan butang simpan, dia keluar message. So, pergi dekat bahagian design view dan kita double click dekat dia. Okay. Kita masuk tajuk yang baru iaitu makro. So, makro ni adalah kita nak buat dia boleh mengeluarkan interaksi manusia dan komputer. So, kita create. Another one is makro. Dan kita tekan kat sini. Message box. So, pergi dekat message box. Nampak? Dia macam Python kan? Maksudnya kita klik-klik je. Dia dah boleh keluar. So, saya nak cakap, dah simpan lah. Tu, ganas kan? Tapi tak boleh lah cakap situ. So, macam kita cakap, data
berjaya di nampak. Nak tulis pun kena fikir banyak kali. Jangan main berasal je tulis. So, ada beep tak? Yes. Type information. So, kita tak nak critical warning ke apa. Kita nak maklumkan saja. So, tajuk dia adalah message berjaya simpan. Okay, then kita tutup. Okay, MSG berjaya simpan. So, kita hasilkan satu makro, nama dia message berjaya simpan. Simpan. So, dia keluar kat sini. So, kita pun buka lah butang simpan. So, buka butang simpan dekat bahagian data. Salah. Dekat bahagian event. On click. Kita nak. Alah, dia pergi sini pula. Dia sama je tadi. Yang tadi pun pergi makro. So, on click. Kita ambil ni. Message berjaya simpan makro tu tadi. Ataupun kita tekan ni untuk buat satu lagi. Dan dia tetap akan simpan kat sini lah. So, cara dia. Kita buat makro, simpan dan kita pilih. Itu saja. Then, kita run. So, kita view. So, kita nak tambah record baru. Letaklah 02. Bla 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 bla. Aisyah bin Ramli. Kan Aisyah bin Abdullah. Alamat Kuala Lumpur. Okay, so apa yang akan berlaku kalau kita tekan butang simpan? So, kita kuatkan suara dulu. Ada beep tak? Okay, dengar betul-betul. Belum. Lahan bunyi dia. Sebab dia bukan critical atau warning, maka bunyi dia perlahan. So, data berjaya simpan. Nampak ni. Kalau nak tukar ni, maksudnya kita nak letak nama sistem kita kan? Sistem terbaik di dunia. Macam tu lah. Okay, so letak nama sistem kita kat atas. Biasa kita akan letak nama sistem kita lah. So, okay tak? Okay, sama lah juga konsep kalau tambah record. Aduhai. Takkan korang nak main game je. Buat sistem pula. Right, boleh buat tak? Sampai takat ni dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nampak?